Assalamualaikum Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi viral pula dan saya diminta juga untuk beri correction berkaitan tentang satu video daripada Habib Ja'far daripada Indonesia. Jom kita tengok video berkenaan dan kita ambil manfaat selepas itu. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki tidak dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi hadir di tempat itu. Kecuali Nabi hadir di tempat itu. Ada satu majelis enggak percaya. Masa Nabi hadir beneran? Enggak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup. Ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan Maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki dan itu injekan kaki dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Jom kita beri correction berkaitan tentang video ini. Pertama, ramai sahabat-sahabat yang sering menonton video-video saya ataupun sering bersama saya di dalam live setiap hari jam 10 malam telah pun mengetahui bahawa saya adalah orang yang tidak anti kepada Habib Hussein bin Ja'far Al-Hadar yang kita telah tonton videonya sebentar tadi. Bahkan saya memuji sikap beliau yang sangat terbuka di dalam kerja-kerja dakwah, terutamanya di dalam media sosial bersama-sama para artis di Indonesia. Baru-baru ni antara rancangan yang cukup digemari ramai orang iaitu Lock In bersama dengan Onat. Sebagai orang mengatakan bahawa lagak saya dan juga Habib Ja'far itu sama ataupun lebih kurang kerana sama-sama tidak sering pakai jubah dan pakai serban. Cuma Habib Hussein bin Ja'far Al-Hadar ini memang selalu pakai kopiah di atas kepala. Saya yakin beliau ialah satu sosok anak muda yang berpelajaran dan mempunyai niat dakwah yang tinggi sehingga dia dapat memberikan kesan kebaikan kepada ramai orang. Oleh itu video kita hari ini tidaklah bertujuan untuk mengkritik peribadi beliau atau kerja-kerja dakwah yang telah dan sedang beliau lakukan, tetapi ia lebih kepada mengkritik kenyataan yang telah disebutkan secara jelas oleh Habib Ja'far sebentar tadi. Dan saya juga tidak akan memberikan ulasan berkaitan tentang adakah Habib Ja'far ini ataupun Habib Hussein Ja'far ini adalah seorang Syiah kerana beliau sendiri dengan mulutnya sendiri telah menafikan hal berkenaan. Mungkin anda dapati beberapa perkataan beliau ataupun kenyataan beliau yang agak sama dengan apa yang disebutkan oleh Syiah ataupun sangat mesra kepada Syiah. Jika hanya sekadar itu, ia masih belum membuktikan bahawa dia adalah seorang Syiah. Yang lebih jelas ialah dia adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah daripada kumpulan Hadramaut yang mana mereka ini kita tahu daripada golongan Sufiyah. Sahabat-sahabat, kita berbalik kepada isu video reaction. Boleh jadi video yang kita tengok tadi itu adalah video yang telah lama tetapi ia terus disebarkan di media sosial sehingga menjadi tanggungjawab pula kita para agamawan untuk memberikan ulasan apabila ada daripada kalangan umat Islam bertanya tentang hal ini bagi mendapatkan kepastian terhadap kenyataan yang disebutkan oleh Habib Ja'far tadi. Sahabat-sahabat, Habib Ja'far menukilkan bahawa kenyataan yang beliau sebutkan itu disandarkan kepada Habib Ali Al-Maliki tanpa disebutkan bagaimana ia diambil daripada Habib Ali Al-Maliki. Sama ada kenyataan itu berasal daripada mana-mana buku yang ditulis oleh Habib Ali Al-Maliki atau ia adalah kenyataan yang disebut oleh Habib Ali Al-Maliki di dalam mana-mana kuliah yang pernah dihadiri oleh Habib Ja'far. Oleh sebab itu kenyataan ini tidak boleh dipertanggungjawabkan atas bahu Habib Ali Al-Maliki, tetapi ia dipertanggungjawabkan kepada orang yang menyebutkannya. Siapa yang menyebutkan? Yang menyebutkan itu adalah Habib Ja'far itu sendiri. Maka kita tak boleh hanya sekadar menolak cerita ini seperti itu saja dengan mengatakan bahawa ia tidak disebutkan oleh Habib Ali Al-Maliki kerana ia telah disebutkan secara jelas oleh Habib Ja'far. Di dalam video ini, Habib Ja'far mendakwa bahawa setiap majlis Maulid Nabi SAW yang diadakan pasti akan menerima kehadiran Nabi SAW. Bahkan digunakan kaedah penafian dan pengisbatan di dalam kenyataan berkenaan, menunjukkan bahawa beliau sangat yakin tentang dakwaan Nabi pasti akan hadir di
dalam majlis-majlis maulid. Bahkan dibawa cerita oleh Habib Jaafar ini bahawa ada orang yang tak percaya tentang kisah ini, lalu dibuat satu majlis maulid dan ada tapak kaki Nabi SAW di dalam majlis berkenaan setelah ditutup lampu. Jadi selepas buka lampu, nampak tapak kaki Rasulullah SAW di situ. Kita sebagai seorang yang diberikan akal oleh Allah Ta'ala untuk berfikir, untuk memerhatikan, untuk memfungsikan akal ini, lalu kita akan bertanya macam mana nak membezakan di antara tapak kaki Rasulullah dan juga tapak kaki bukan Rasulullah SAW. Ini adalah satu masalah yang penting kerana yang duduk pada zaman hari ini seorang pun tak pernah jumpa Nabi SAW ketika Nabi SAW hidup. Jadi untuk memastikan betulkah itu tapak kaki Rasulullah, ia perlukan kepada pembuktian yang cukup jelas. Kisah tapak kaki ini juga, saya dulu pernah react juga berkaitan tentang hal ini, berkaitan tentang seorang Habib di Batu Pahat pernah melakukan hal itu sehingga ditaburkan tepung, lalu nampaklah tapak kaki Rasulullah SAW dan mereka detect dengan cara bau wangi yang ada pada tapak berkenaan. Tetapi versi yang dibawa oleh Habib Jaafar ini, dia agak sedikit berbeza, iaitu tidak ditaburkan tepung, cuma ditaburkan pasir. Tetapi yang menarik, cerita itu lebih kurang saja, cuma riwayat tepung dan juga pasir itu yang sedikit berbeza. Dan pelik juga apabila Habib Jaafar sebut bahawa banyak tapak kaki yang kelihatan di situ. Persoalannya ialah, pertama, benarkah itu tapak kaki Rasulullah? Siapa yang akan dapat memastikan hal itu? Kedua, jika benar itu adalah tapak kaki Rasulullah, apa yang Rasulullah SAW lakukan pada ketika itu sehingga menyebabkan banyak tapak kaki Rasulullah di situ, di satu tempat yang sangat kecil? Secara nakalnya, saya akan bertanya, adakah Rasulullah SAW sedang berjoget di situ sehingga nampak banyak tapak kaki? Atau adakah Nabi SAW sedang terkinja-kinja di tempat berkenaan untuk nak menunjukkan kepada orang, nak memastikan, nak membuktikan kepada orang bahawa baginda hadir pada waktu berkenaan? Ketiga, mengapa Nabi SAW hanya hadir pada ketika lampu ditutup? Bukankah itu lebih membawa kepada was-was? Kenapa Nabi tidak hadir dalam keadaan lampu terbuka? Adakah Nabi takut kepada cahaya seperti mana dakwaan sebahagian orang hantu takut kepada cahaya? Bukankah dakwaan mereka Nabi itu juga adalah cahaya? Jadi pasal apa dia nak pergi takut dengan cahaya pula? Bahkan jika benar itu boleh berlaku dan pernah berlaku dan akan datang juga mampu berlaku, kenapa Nabi SAW tidak hadir ketika para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in sedang mencari jawapan di dalam permasalahan-permasalahan yang berat pada zaman mereka sehingga berlaku pembunuhan, berlaku peperangan yang tidak dapat dielakkan, dengan sebab utamanya ialah Nabi SAW tidak ada pada ketika itu. Bukankah jika Nabi SAW boleh hadir ketika sebelum berlakunya peperangan di antara Aisyah dan juga Ali akan menyebabkan peperangan itu tak jadi? Mengapa Nabi SAW tidak menemukan di antara Muawiyah dan juga Ali untuk berdamai? Bukankah itu yang selalu dijaga oleh Nabi SAW, hubungan dan perdamaian di antara umat Islam yang bertelagah? Ada jawapan, kita ada jawapan terhadap hal itu, iaitu Nabi SAW sudah meninggal dunia. Baginda telah wafat, baginda telah pergi ke alam yang lain. Baginda tidak bersama-sama lagi dengan kita di dalam dunia ini. Tiada harapan lagi untuk bertemu dengannya di dunia ini dengan baginda, melainkan kita bertemu dengannya di hari akhirat nanti. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang bertemu para sahabat. Lalu beliau membacakan ayat 144 surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh lalu kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad? Sesiapa berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sahabat-sahabat, ini bukan mengangkat isu khilaf, bukan juga sekadar menyebutkan pandangan kedua, tetapi ini adalah isu meruntuhkan nilai keilmuan, kesungguhan ijtihad para ulama serta kempen kepada ketaksuban yang melampau. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, seorang ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang berasal daripada negara Mesir, beliau menyatakan, lam yasil ilaina dhalika an ahadin minas sahabah wala amman ba'dahum wa qad ishtadda huznu Fatimah alaihi salatu wassalam hatta matat kamadan ba'dahu bi 6 ashhur ala sahih.
sahih. Wa baituha mujawirun li darihati syarif wa lam yunqal anha ru'yatuhu fil muddah allati ta'akhkharat anhu. Tidak pernah sampai kepada kami satu pun dakwaan terjadinya yaqazah daripada mana-mana sahabat Nabi atau sesiapa pun setelah mereka. Apatah lagi Fatimah alaiha salatu wassalam sangat sedih dengan kewafatan Nabi sehinggalah dia sendiri meninggal dunia dalam keadaan duka cita yang teramat sangat setelah 6 bulan kewafatan Nabi SAW pada pendapat yang lebih sahih. Sedangkan rumah Fatimah berjiran dengan tempat jasad Nabi yang mulia itu dikebumikan. Pun begitu, dia tidak menceritakan bahawa dia pernah bertemu Nabi SAW setelah kewafatan ayahnya. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Al-Qastalani. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh ulama terkenal yang syarah Sahih Al-Bukhari, dia sendiri pun tak setuju dengan yaqazah. Dinukilkan daripada sekumpulan orang-orang soleh bahawa mereka mendakwa melihat Nabi SAW di dalam mimpi, kemudian melihat Nabi ketika sedar. Mereka lalu bertanya baginda terhadap perkara yang mereka bimbangi. Lantas Rasulullah memberikan jalan keluarnya. Kemudian Ibn Hajar react terhadap hal ini. Beliau katakan, qultu wa hadha mushkilun jiddan walau humila ala zahirihi lakana haula'i sahabah wa la amkana baqa'u suhbah ila yaumil qiyamah wa yu'akiru alaihi anna jam'an jamman ra'auhu fil manami summa lam yadhkur wahidun minhum annahu ra'ahu fil yaqadhah wa khabaru sadiq la yatakhallaf. Adalah kekeliruan yang besar sekiranya diambil secara surface, nescaya mereka itu telah menjadi sahabat Nabi dan para sahabat itu akan kekal wujud sehingga berlaku kiamat. Tetapi kenyataan ini diingkari. Betapa ramai orang yang pernah mimpi bertemu Nabi tetapi tak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang melihat baginda secara sedar. Berita orang jujur tidak akan saling bercanggahan. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-12 muka surat 385. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, kita pertikaikan kenyataan yang dikeluarkan oleh Habib Ja'far ini. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sahabat-sahabat, kita sebut tentang Nabi SAW. Kita sebut tentang baginda yang kita kasih dan kita cinta. Tetapi bual bicara Nabi yang sahih pun kita masih mencari-cari lagi. Bukankah telah ada Sahih Al-Bukhari untuk kita melihat dan menyemak kata-kata baginda Nabi SAW yang sahih. Tetapi kekurangan yang berlaku di tempat kita iaitu Sahih Al-Bukhari dan bahasa Melayu Malaysia sangat-sangat jarang ditemui. Oleh sebab itu, saya dan juga tim telah berusaha untuk menterjemahkan Sahih Al-Bukhari kepada bahasa Melayu Malaysia dengan terjemahan yang lengkap dengan 7 jilid. Tujuan saya dan juga tim adalah untuk memberikan manfaat sepenuhnya kepada sahabat-sahabat, kepada semua umat Islam, kepada anda yang menonton. Akhirnya kita mengetahui apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita menjadikan ia sebagai panduan dan akhirnya kita akan dapat merasai kebersamaan kita dengan Nabi SAW dengan mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, mengikuti apa-apa yang datang daripada baginda yang sahih. Dapatkan buku Sahih Al-Bukhari, letakkan link dekat bahagian description. Terima kasih banyak sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.